أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah. Syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan yang berada di rumah? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Safas, ya. Alhamdulillah hari Safaz. ini kita terus bersemangat ya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk sama-sama kita menyambung selepas kita mengulang kaji hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad adalah hari Satu Ahad ya. Jadi kita memulakan ataupun menyambung kepada halaman kita sudah pun masuk kepada minggu ketiga Ustaz ya. Bercakap tentang minggu ketiga ini kita akan melihat kepada kandungan daripada halaman yang ke-10 pada hari ini dan saya galakkan ataupun saya seru kepada semua untuk buka mushaf ajak kepada kawan untuk kongsikan halaman ke-10 baru kita nak melihat lagi hadiah demi hadiah, hidayah demi hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memulakan Ummul Quran kita dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita mulakan pertemuan kita di halaman yang ke-10 ini dengan kita membaca halaman yang pertama Ustaz. Dipasakkan setiap hari Ummul Kitab dan juga kita pasakkan juga dalam solat kita, dalam kehidupan harian kita. 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Harapan saya, harapan kita semua Ustaz, mudah-mudahan setiap ayat terutamanya surah Al-Fatihah yang kita baca itu sedikit sebanyak hari demi hari dapat juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang mengikuti kita dapat sama-sama baca dan perbaiki sedikit sebanyak, dan insya-Allah jika izin Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti kita akan jumpa dan saya nak jemputlah tuan-tuan dan puan-puan baca dengan kita. Kita sama-sama baca, kita dengar, kita faham, insya-Allah, mudah-mudahan doakan insya-Allah. Dan kita menambah ilmu ni Ustaz dengan doa kita di awal majlis. Betul Ustaz. Rabbi zidni ilma. Ya, moga-moga Allah menambahkan ilmu kita pada hari ini. Amin. Dan terus kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Okey. Baik saya mulakan. Mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi membacakan ayat Al-Fatihah tadi yang kita baca pada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami hidayah Ustaznya, pencerahan daripada Allah ke atas jalan yang lurus. Salah satu perkara pencerahan ataupun hidayah ini daripada Al-Quran yang tuan-tuan baca sekarang ini bersama anak, bersama kawan ataupun ada yang dekat pejabat Ustaz. Yang berada di Kelantan sudah pun bertugas. Jadi selamat bertugas dan ada ruang yang tuan-tuan untuk mendengar ini
kita nakkan hidayah itu Ya, Ustaz. adalah hidayah yang mencontohi kepada salah satunya Nabi Adam. Ya, Ya, Nabi Adam turun, Hawa turun, Allah cakap bahawa berpeganglah kepada hidayah, Ya, Ustaz. ya, bukannya turun macam kisah Bani Israel. Ya. Bila ihbitu ni, pergilah kamu, Nabi Musa cakap pergilah kamu, Ya. pasal dia bukan cari hidayah, dia pergi cari bawang, Ustaz. Oh, masya-Allah. Bukan bawang, minta timun, dah bagi manna wa salwa. Ya. Dia nak makanan-makanan yang nun masa dia kena tekan oleh Firaun. Jadi maksudnya dia tak menghargai Menghargai, betul, Ustaz. apa yang ada. Jadi kita nak hidayah, yang kita minta bukannya sekadar nak minta bawang, Masya apatah Allah, lagi nak Masya membawang pula, okey, itu lagilah Lagilah, kita tak? nak minta jauhkan. Baik, hari ini kita akan mendalami kepada halaman yang ke-10, Ya. di mana apakah sinopsis bagi halaman ini. Mari kita sama-sama saksikan. Daripada ayat yang ke-62, Allah bercerita tentang kesudahan yang baik bagi kaum mukminin secara umum. Ada cerita tentang Yahudi, tentang Nasrani dan Sabiin. Nanti kita akan baca ayat 62. Dan kemudian sebahagian kejahatan kaum Yahudi dan hukuman kepada mereka, apa yang Allah bagi kepada mereka yang degil. Masih lagi kita menyambung, ya, tentang Bani Israel, tentang mereka yang beragama, yang nak pegang kepada Yahudi. Dan pada ayat 67, ya, bercerita tentang salah satu sebab mengapa nama surah ini Al-Baqarah, kisah penyembelihan lembu betina. Itu Ustaz, ya. Dah jauh-jauh kita pergi baru jumpa perkataan Baqarah. Masya-Allah. Ya, ini adalah nama surah ini, dan sama-sama kita nak melihat kepada apakah yang berlaku. Kita mulakan dahulu daripada bacaan ayat 62 hingga ayat ke-66. Okey. Ya, baik, sama-sama. 62 hingga 66 saya. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tak kira walau di mana berada sah. Ya. Sebarkan program kita pada hari Sebarkan. ini, sebarkan, butang tekan, butang share itu. Saya sebut tadi ada yang bekerja, sahabat-sahabat kita di Terengganu. Tengah mungkin barangkali tengah makan tengah hari, makan budu ke, Tengah makan budu. makan Masya kepuk lekor ke, tak kira lah di mana berada, jom. Ada yang makan tempoyak ke Ustaz? Tempoyak, Ustaz. Okey. Subhanallah. Teruskan. Ya, teruskan. Sambil Okey. mendengar. Betul ya. Ustaz. Okey, jadi kita nak baca ini tuan-tuan dan puan-puan, ayat 62 hingga ayat 66. Saya nak mulakan bacaan hari ini dengan membaca Tarannum Hijaz. Masya-Allah. Boleh Ustaz? Boleh, Okey, baik. masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمؤمنين
المتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, terima kasih diucapkan kepada Ustaz ya, membaca dengan penuh semangat ya. Saya yakin tuan-tuan yang berada di rumah pun baca terus bersemangat ya. Yang bercuti hari Ahad ya, lagi kena semangat lagi ya. Kena semangat, yang bekerja lagi-lagi semangat ya. Kerana apa? Dalam ayat yang ke-62 ini adalah janji kepada orang yang beriman ya. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiin. Inilah ayat yang bercakap tentang sesungguhnya orang beriman dan yang Yahudi, Nasrani, Sabiin ini adalah orang-orang yang pernah ataupun menyembah malaikat ataupun bintang Ustaz ya. Mereka ni macam keturunan daripada Nabi Ibrahim, tapi mereka ni menyeleweng ya. Dia pergi, Nabi Ibrahim bukan sembah bintang, dia tengok bintang, tengok matahari itu, dia kaitkan dengan akidah bahawa sebenarnya yang berkuasa adalah Allah, bukan bintang, bukan matahari, tapi ada kumpulan yang mengambil ya, dikelar ada kata kumpulan Zoroastrianism lebih kurang gitulah, bukan Zoro Ustaz ya. Lebih kurang, tapi nama lebih kurang gitu. Baik. Jadi apakah yang nak disampaikan dalam ayat ini? Ini ayat kontroversi sebenarnya ya. Ada orang-orang yang bukan Islam, Yahudi, Nasrani, dia kata ini ayat menunjukkan bahawa sebenarnya asalkan percaya pada Allah, hari akhirat, wa amilas salihan, buat baik, nanti akan masuk syurga. Dia gunakan dalil ini Ustaz ya. Jadi ini salah faham pasal apa? Ayat ini bukan hanya diperhatikan pada sini saja. Perhatikan pun boleh, tapi kena faham betul-betul ya. Jadi kaedah dia macam mana dalam kita membaca al-Quran ini, kita nak juga tengok ayat sebelum dan selepasnya. Betul Ustaz. Dikongsikan sebelum ini dalam slot ulang kaji kita bersama dengan Dr. Sanusi tentang ilmu tanasub, iaitu kaitan satu ayat dengan satu ayat yang lain membawa kepada kesatuan tema ataupun kesatuan mesej dalam al-Quran. Jadi apakah ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini bercerita tentang Bani Israel ya, yang mereka ini membunuh nabi. Mereka menafikan nabi. Jadi kalau katakan bunuh nabi, tak puas hati Nabi Muhammad sebagai rasul akhir, kemudian dia kata bahawa saya ni nak jadi orang Yahudi, Nasrani saja. Tengok ayat 62, kami akan masuk juga falahum ajruhum inda rabbihim, dapat ganjaran, tidak takut, tidak sedih, kami masuk syurga. Ini ayatnya. Kalau itu adalah hujahnya, orang Kristian cakap bahawa sebenarnya asalkan kadang-kadang Ustaz ya, kita ada kawan yang agama Kristian, dia baik, ya, dia kata I believe in God, kan, saya percaya pada Tuhan, saya percaya kepada paradise, kan. Jadi pada waktu itu adakah betul pemahaman itu? Sebenarnya tidak. Tak betul. Ya. Kalau betul-betul dia formulanya 3. Percaya pada Allah, kalau dia kata I believe in God tadi tu, sebenarnya Tuhan mana yang dia percaya? Pasal dalam agama Kristian bukan sekadar Tuhan yang satu, tapi dia menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Betul. Ya. Jadi yang itu kefahaman tentang iman pada Allah tak betul. Tak betul. Ya. Dan yang keduanya ialah wal yaumil akhir, percaya saya akan masuk syurga, percaya hari akhirat. Akhirat mana yang dia percaya? Tak nak akhirat yang dia faham, bukan yang Allah ingin dia faham. Dan yang ketiganya amal soleh, I'm doing good. Kan, saya buat baik, saya derma, saya lebih banyak derma daripada awak. Betul. Contohnya. Tetapi nak derma kerana apa? Kerana Jesus Christ ke, ataupun kerana Allah ada amalan baik ini, dia ada penerangannya oleh Allah. Betul. Bukan pandai-pandai. Dalam agama Kristian contohnya, dia kata bahawa dia tak nak kahwin, dia tidak mahu berkahwin pasal dia rasa nak mengabdikan diri pada Tuhan. Tetapi dalam agama, menurut Al-Quran daripada Allah SWT, itu tidak benar. Ya. Jadi sebenarnya ayat ini nak beritahu kepada orang Kristian, Nasrani, Sabiin ini bahawa kalau kamu betul-betul buat iman pada Allah, hari akhir, amal soleh, kamu akan masuk syurga. Tapi mesti ikut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita tuan-tuan ya, bila kita beriman pada Allah mesti ada kaitan dengan hari akhirat. Tak mungkin kalau orang tu kata saya beriman pada Allah tapi dia dia samba je, nak ambil rasuah ke apa ke, dia tak terkesan. Pasal apa? Pasal dia rasakan macam saya Islam, saya akan lepas kot, ya. Dan bila dia percaya pada hari akhirat, pahala pasal syurga neraka, dia mesti akan baiki amal dia. Tidak mungkin amal dia pada umur 7 tahun sama dengan amalnya ketika umur 50 ataupun 60 tahun ataupun dosa sepanjang zaman. Kan? Tidak mungkin. Dan kalau kita jaga 3 perkara ini, insya-Allah kita akan diberikan
ganjaran la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini macam ayat 38 Ustaz ya, yang kita dah ulang kaji. Maksudnya apa? Semua perkara ini mestilah berdasarkan hidayah. Hidayah daripada siapa? Daripada Allah. Melalui siapa? Melalui Nabi. Jadi kena beriman pada Nabi. Dan itu isu pada orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in nak kata bahawa Rasul Nabi Muhammad ini sebagai pesuruh Allah, yang itu sukar. Betul. Kalau mereka mengaku, maksudnya mereka sudah pun menjadi orang beriman yang beragama Islam, ya. Dan selepas itu dibawakan pada ayat 63, Allah bawakan dan ingatlah, bila ingatkan ini sejarah Ustaz ya. Bani Israel apa sejarahnya? Ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, sambil berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang telah kami berikan padamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Allah beritahu tentang keimanan kepada Taurat, ya, kepada kitab, dan kitab itu melalui Rasul. Nak beritahu pada umat zaman sekarang, ya, bahawa peganglah kepada kitab dan berpeganglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu bertakwa. Tetapi apa yang dibuat oleh Bani Israel, mereka berpaling pada ayat 34, min ba'di dzalik, dan kalaulah tidak mereka mendapat fadlullah, apa kurniaan Allah, Allah maafkan. Nah, kita dah belajar sebelum ni, Allah maafkan, degil maafkan, dan rahmat, tentu jadi orang yang amat rugi. Jadi itu sebabnya Ustaz ya, kalau boleh kita nak melihat balik semula sambungan, ya, bagaimana orang rugi ni, sifat dia macam mana yang Allah bagi tahu pernah berlaku, dan kita nak tahu. Kalau kita boleh tengok ayat 65-66, Ustaz ulang balik bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Apa yang berlaku pada ini adalah kisah yang orang Yahudi cuba sembunyikan. Ayat 65-66. Ya, baik Ustaz. Saya pun nak sambung Ustaz ni ayat 64 dan 65 saya. 65-66. Baik, 65-66 saya. Kita nak sambung lagi bacaan dengan taranum Murattal Hijaz. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا للمتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 65 hingga 66 ini bercerita tentang kisah yang cuba disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Maksudnya, zaman sekarang ni dia tak nak mengaku perkara ini pernah berlaku, ya. Allah menyatakan walaqad alimtumul ladina tadau, ya. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, hari Sabtu. Ya, peristiwa. Kalau cakap pada mereka Sabat dan cakap pasal kamu dulu pernah jadi kera, mereka biasanya kera tu dia tak nak cakap. Sabat pun dia tak nak juga, pasal dia akan kaitkan dengan cerita-cerita lain yang menunjukkan bahawa kami ni okey, kami ni pengikut Nabi Ibrahim, kami ni mulia dan sebagainya. Okey. Jadi bila kita tengok perkara ini, bila Allah cakap walaqad alimtumul ladina tadau, Allah cakap pada kamu. Siapa kamu? Kalau kita yang baca, kita akan rasa saya tak tahulah cerita tu. Allah nak beritahu tu. Tetapi bagi orang Yahudi, bila cakap walaqad alimtumul ladzina tadau, sebenarnya Allah tahu, kamu tahu. Ya, kita mungkin tak tahu sangat Ustaz ni pasal kita bukan Yahudi, kan. Tapi Allah beritahu di sini sebenarnya nak membuka rahsia kepada Bani Israel. Ya, orang Yahudi, walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabt. Apa yang mereka melampau itu, ya, sebenarnya Ustaz ya, bercerita tentang Bani Israel, tuan-tuan sekalian, dia ada dekat surah Al-Baqarah, satu lagi yang banyak diceritakan dekat surah Al-A'raf. Al-A'raf, masya-Allah. Kat situ detail. Ya, kat sini dia adalah detail, ada yang tak, tapi setiap surah dia ada tujuan yang tersendiri. Contohnya kalau dalam surah Al-Baqarah ni bercerita tentang prinsip, sebenarnya dalam juzuk pertama ni Allah sedang membetulkan hati kita agar berteraskan prinsip ataupun al-haq. Al-haq itu maksudnya prinsip yang datang daripada Allah, ya, bukan datang daripada diri kita yang membuat-buat sesuatu perkara. Jadi Allah beritahu di sini bila bercakap tentang apakah yang mereka melampau batas ini Ustaz ya, dia hari Sabtu dia tak boleh tangkap ikan. Tak boleh tangkap ikan. Syarat dia.
Tapi cabarannya Ustaz ya, waktu hari Sabtu tu pula ikan melompat-lompat. Sabtu itulah yang banyak ikan. Itu pendapatan dia, sumber ekonomi dia. Dia tak boleh tangkap hari Sabtu. Hari lain tu ikan tu macam mendung sikitlah kan. Hari yang Sabtu ini. Cuba tuan-tuan bayangkanlah ya, kalau hari tuan-tuan tak boleh bekerja, hari lain kerja dapat kalau overtime dapat RM2. Hari Sabtu overtime dapat RM200 sejam. Tapi tak boleh kerja hari Sabtu. Macam mana Ustaz kan? Jadi mereka corner. Dia cuba mainlah. Dia letak lukah dia lebih kurang gitulah ya, jala dia ke hari Jumaat. Kemudian hari Ahad dia ambil. Dia main dengan peraturan yang Allah dah beritahu. Dia corner. Dia pandailah corner-corner gitu. Dan bila tengok kat situ, itu dinamakan sebagai peristiwa Sabat. Ya, sepatutnya mereka kena hari Sabtu mereka berehat, kita hari Jumaat Ustaz kan. Tapi mereka ni berehat itu sepanjang hari. Kita Sabtu kita solat Jumaat, lepas tu boleh kerja balik. Itu beza syariat kita dengan syariat Bani Israel. Maka kerana mereka degil, maka kena apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Mereka menjadi seperti kera. Tukar. Besoknya tu mereka jadi kera dan mereka menangis-nangis. Menangis-nangis pasal apa Ustaz? Kalau kera dia dah tahu dah sesama dia siapa mak ayah dia kan. Kalau manusia jadi kera Ustaz, kan? Kalau saya kita kenal Ustaz kan, Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, ada beza kan. Tetapi kalau katakan manusia biasa jadi kera, dia tak biasa. Sana kera, kan kita tengok monyet Ustaz kan. Mana tahu itu monyet A, B ni nama Ahmad ke apa, tak tahu. Jadi mereka menangis kesedihan kerana mereka disiksa ataupun diberi azab begitu. Allah kata ini adalah pelajaran untuk mereka dan juga orang-orang selepas itu, wa mau'izatil lil muttaqin, kepada orang bertakwa, bahawa Allah boleh jadikan manusia sebegitu. Allah boleh beri azab, dan bagi orang bertakwa bila tengok gitu, ya Allah, nauzubillah min dzalik Ustaz ya. Sebenarnya Allah boleh buat, tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad tak begitu. Itu sebabnya kita kena beramal banyak. Perkataan kita pada hari ini, katanya apa? Amila, ya, ain mim lam. Mari kita saksikan 360 kali disebut di dalam al-Quran. Maksud amal ini bukan sekadar buat begitu sahaja, tapi amal itu maksudnya amal yang dibuat dengan niat. Ustaz ya, bila kita jumpa dalam ayat 62 sebentar tadi, wa amila saliha, Allah menyeru kepada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabiin, kalau mereka itu betul-betul nak menuju pada Allah, menuju ke syurga, mereka kena beramal. Ya, beramal itu ya. Dan beramal ini maksudnya apa? Buat sesuatu dengan niat. Kalau katakan kita buat apa Ustaz ya? Kalau kita bernafas, itu kita buat dengan niat ke tak dengan niat? Tuan-tuan kat rumah, kalau tuan-tuan bernafas, adakah berniat? Tak ada niat kan? Itu bukan amalah. Amalah ini maksudnya buat sesuatu dengan niat, dan niatnya apa? Salihah. Untuk buat baik, untuk soleh itu maksudnya membaiki, lebih baik lagi kuantiti kita, itu dinamakan sebagai amal soleh. Itulah perkataan yang kita belajar pada hari ini. Perkara ketiga, kalau daripada ayat 62 itu, beriman pada Allah mesti ada kaitan dengan percaya pada hari akhirat, mesti ada kaitan dengan amal soleh. Jadi kalau kita tengok anak ke staff kita ke Ustaz ya, kalau dia macam tak nak buat baik, datang kerja dia mengular je. Kan, dia pergi kafeteria 4 jam. Kan, 4 jam lagi bersolek kan. 1 jam buat kerja. Mengapa dia tak buat amal soleh? Itu kerana dia tidak percaya pada hari akhirat. Dia pandang enteng. Dia pandang bahawa tak apa kot, saya buat kerja ke tak buat kerja ke, syurga juga pasal IC saya Islam. Itu ada masalah yang tersendiri ya. Dan kalau orang yang percaya pada hari akhirat, dia sebenarnya akan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau dia pandang enteng kepada syurga neraka, dia kata je saya agama Islam, beriman pada Allah, sebenarnya itu bukan. Dan Allah nak beritahu, sebagaimana kita belajar ayat 62 tadi, orang Yahudi, Nasrani, orang Sabiin, dia kata I believe in God, saya percaya pada Tuhan, percaya pada syurga, percaya pada amal baik, we are doing good, saya buat baik. Sebenarnya buat baik itu mestilah berdasarkan pada hidayah ya. Jangan berpaling pada ayat 64. Dan kalau ayat 65 66 mereka buat baik juga Ustaz. Sebenarnya dia ambil ikan tu, dia bukan makan babi pun.
dia makan ikan. Makan ikan. Kan? Tapi pasal ambil hari Jumaat, maksudnya sepatutnya jangan ambil ikan hari Sabtu, dia corner. Kalau di pejabat itu sepatutnya jangan ambil kertas itu, dia corner kan. Dalam banyak-banyak print tu dia selitkan satu helai kertas ya. Jadi dia pandai kemahiran memanipulasikan undang-undang ini adalah ciri Bani Israel. Jadi kita harap kita dijauhkan daripada perkara ini agar apa? Jangan sampai kita jadi seperti Bani Israel, Ustaz ya. Itu sebabnya kalau kita lihat betul-betul, Ustaz mungkin ada komen sikit daripada ayat yang kita baca tadi itu, mungkin dari segi tajwid lah. Betul, saya nak selit sedikit Ustaz tentang mungkin tajwid yang boleh kita hati-hati, iaitu pada ayat yang ke-62, ayat yang ke-62 kalimah wala khaufun wala khaufun. Khaufun tu maksudnya ada huruf kha dan ada huruf fa. Saya nak tekan kat sini huruf kha, tempat keluar huruf kha di rongga halqum kita ni, kha di atas sekali kan, dia kha kat situ kan. Sebab kalau baca tertukar ha, Ustaz, bahaya. Wala haufun. Beza Ustaz. Khaufun, dan janganlah takut. Kalau haufun ni kalau tak silap saya Ustaz, dia jadi macam maksud dia tu pakaian anak kecil. Haufun kalau tak silap lah. Jadi tuan-tuan berbeza makna kalimah kalau tersilap huruf, dan kita pun nak kongsikan nanti berkenaan dengan hukum tajwid nanti, betapa pentingnya bacaan kita supaya tak berlaku kesalahan sebab ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Bila Ustaz cakap begitu, ayat 65 Ustaz, ada kat hujung itu qiradatan khasiin tu. Betul Ustaz. Bahaya tu. Kalau silap dia jadi, biasa kita cakap perkataan lain khashiin. Betul kan? Khusyuk orang khusyuk. Jadi khusyuk jadi kera. Allahu akbar. Kera yang khusyuk ni bahaya. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, kadang tanpa kita sedar, dan kita tidak menitik beratkan bacaan kita. Sedangkan kita dah kongsi sebelum ini pelajaran tajwid kita mestilah bacaan hukum dia macam mana, kita kena baca dengan betul, dengan guru. Jadi itulah hasrat kita Ustaz di dalam My Quran Time ini, kita belajar juga sedikit sebanyak Ustaz kan, tentang bacaan, hukum tajwid dan sebagainya Ustaz. Dan bila kita beri perhatian perkara ini, qiradatan khasiin ini, kera yang dibenci, dihina itu, maksudnya ialah sampai Allah tunjukkan dalam bentuk fizikal Ustaz ya, pasal mereka ni degil sampai orang benci. Ialah tengok kera Ustaz ya, kalau kera dekat zoo tu tak apalah, comel-comel sikit kan, tapi kalau manusia jadi kera, bukan sekadar fizikalnya tapi perangai dia kan. Cuba bayangkanlah Ustaz ya, kalau dalam program ini dua panelnya kan, tak naklah cerita Ustaz ya, tapi nak ceritanya ialah teruk. Dan bila Allah cakap begini, sebenarnya kalau Allah nak bongkar kedegilan kita, Allah pernah membongkar kedegilan Bani Israel. Dan bila Allah tutup kedegilan kita itu, maksudnya fahamlah. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang bila baca Quran ini makin lembut hati kita, khusyuk. Bukannya khasiin, orang yang dihina kerana apa? Kerana perangai macam kera. Masya-Allah. Inilah pelajaran yang kita boleh ambil. Kita bersambung kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam My Quran Time Ustaz. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk ke muka surat yang ke-10, dan seperti biasa saya nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian untuk bergabung dengan kita. Mungkin nak tanya soalan, nak kongsikan nota-nota yang tuan-tuan dan puan-puan tulis, mungkin nak tahu yang tadi tu baca taranum apa, boleh berinteraksi dengan kami ataupun boleh mengulang kaji kembali dalam YouTube
YouTube, platform-platform rasmi kita. Pertama YouTube channel kita My Quran Time Official. Kemudian kita ada platform FB di Sahabah Al-Quran My Quran Time, and then kita ada juga My hashtag Quran Time, dan juga di Instagram kami hashtag My Quran Time Official, dan juga di Instagram kami lah, Instagram Ustaz Fazrul. Boleh Ustaz Boleh. Boleh. Dijemput Instagram lah, Ustaz Tir, Ustaz Tar. Subhanallah, dan kita semua insya-Allah. Baik. Berkenaan dengan hukum tajwid yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran semua pada hari ini, kita masih lagi dalam perbincangan tentang kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam bacaan kita, dan kita masih lagi berada dalam kesalahan lahnul jali, ya. Lahnul jali ataupun kesalahan yang besar, iaitu contohnya tertukar huruf yang boleh mengubah makna, seperti tertukar huruf ha kepada huruf kha. Contoh pada dalam surah Al-Fatihah, kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Contoh kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Masya-Allah, berubah makna Ustaz. Kalau Rahim tu, kalimah Ar-Rahim tu kita tukar Ar-Rahim, dia jadi seperti maksudnya suara yang merdu. Suara merdu. Lari terus makna dia. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lagi jadi tukar Maha Pengasih, merdu pula suara ini. Jadi subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat sekalian, kena hati-hati. Itu contoh dalam Al-Fatihah. Saya kongsi sebelum kita berehat tadi, dalam ayat 62 yang kita bacakan pada hari ini, kalimah wala khaufun, kan, kita baca wala haufun. Begitu juga kalimah pada ayat yang ke-65 khasiin jadi khashiin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua, kena hati-hati bacaan kita supaya tidak berlaku kesalahan yang besar ataupun nyata ni. Maksud dia apa? Kesalahan yang nyata ni orang awam pun boleh perasan. Kadang-kadang anak kita pun boleh perasan. Boleh perasan kan, tadi abah baca Ar-Rahmanir Rahim lah. Contoh kan. Jadi itu maksudnya kesalahan yang besar, kena elakkan insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang lahnul jali. Ya, lahnul tu maksudnya kesalahan, jali itu yang jelas, yang nyata. Betul, jadi itu yang kita nak elakkan. Pasal bila bila tak tepat ni Ustaz, ya, sebagai orang yang beriman kita kena tepat. Lantaran apa, kalau tidak tepat dia jadi macam Bani Israel, tak tepat di luar nanti masih lagi lah, ya, tapi khawatir ia menjadi sebahagian daripada hati kita. Suka nak guna perkataan-perkataan yang nak kenakan orang, tapi ditukarkan perkataannya itu, ya. Jadi itu penting. Ya Ustaz, ada satu lagi Ustaz, sahabat-sahabat Al-Quran ada bertanya Ustaz, ada bertanya, dia kata dalam setengah-setengah Al-Quran, contohnya bacaan Al-Quran yang saya sedang guna sekarang ni, iaitu Al-Quran Al-Haramain, tafsir ringkas ayat-ayat pilihan. Quran Al-Haramain, tafsir ringkas ayat-ayat pilihan ni Ustaz. Dalam Al-Quran ni, contohnya pada muka surat atau pada halaman yang ke-9 ni, ada tempat yang digariskan Ustaz. Satu ayat ni digaris. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, macam ayat yang ke-58 ni digaris panjang semua satu ayat. Kemudian dia ada macam dia highlight sikit. Jadi sahabat bertanya kenapa? Kan, rupanya dia memberi penjelasan tentang tafsir dekat bawah ni. Tipu daya syaitan dan juga penyakit taun. Jadi tafsir dia ni merujuk kepada ayat yang digaris panjang ni. Boleh perhatikan jadi kadang-kadang dia tanya berkenaan dengan hukum tajwid ke? Tak, rupanya garis ini merujuk kepada tafsir yang disebut di bawah halaman ini. Ini dalam Al-Quran ni lah, dalam Al-Quran Al-Haramain. Al-Haramain, tafsir ringkas ayat-ayat pilihan. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Itu maksudnya bukanlah hukum tajwid, ya. Betul, itu adalah dia punya cara nak menggunakan Quran mushaf Al-Haramain. Jadi mungkin tuan-tuan cari-cari kat rumah tak jumpa-jumpa tu pasal tuan-tuan bukan Al-Haramain tu kan. Tak apa. Ya, jangan bimbang. Yang pentingnya ialah kita tahulah perbezaan-perbezaan yang ada dalam mushaf yang pelbagai yang ada dalam pasaran, ya. Baik, kita nak meneruskan tuan-tuan dalam ayat 67 hingga 69, menyambung kepada apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Bani Israel yang menjadi pelajaran untuk kita. Jom Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan. Tadi saya telah bacakan dengan Taranum Hijaz Ustaz. Saya nak sambung pula untuk bahagian yang kedua ni, ayat yang ke-67 Ustaz, ya. Sehinggalah ayat yang terakhir 69. Saya nak cuba baca dengan Taranum Jiharkah. Boleh saya? Boleh. Okey. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua, kita baca dengan Taranum Jiharkah, cuba ikut insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, inilah bacaan daripada ayat 67 hingga 69 misalnya ya 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Ya. Mereka bertanya, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, masuk kisah ini Ustaz ya. Jadi kita dah ada macam-macam kisah Bani Israel, dan kali ini kisahnya Nabi Musa mendapat arahan daripada Allah ya. Katanya tadi apa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Perkataan inna itu Ustaz ya, inna dan Allah itu dia amat menariklah. Pasal apa? Ini arahan bukan daripada Nabi Musa. Ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kita mungkin tak tahu ini apa ke kisahnya kan. Ya, sebenarnya tuan-tuan ya, bila bercakap tentang kisahnya itu kemudian sikit ya, kemudian sikit pada halaman yang ke-11 nanti mungkin kita akan bacalah ya. Tapi sebelum itu ialah Allah terus cakap dalam Quran ini nak ceritanya apa? Allah suruh buat jelah. Kan, buat sajalah tasbarun. Tapi cabarannya apa? Si Bani Israel ini ada satu perangai, dia ni mempermain-mainkan Nabi Musa ya, sampaikan bila Allah suruh dia kata apa? Qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu ini nak menjadikan kami ni sebagai bahan ejekan? Kau ni buat lawak lebih kurang macam itulah, lebih kurang zaman ini ya. Maka kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang jahil. Jahil ni bukan sekadar bodoh di sini, tapi bodoh di sini ya. Salah satu kebodohan jahil ya, apabila seseorang itu tidak menggunakan akal tuan-tuan. Dan salah satu orang yang lemah akal, dia bila dia suka buat lawak Ustaz. Oh subhanallah. Masya-Allah. Buat lawak kalau dengan kita sesama kita. Nabi Muhammad tu orang yang humor, orang yang buat lawak tak ada masalah. Tapi kalau bab agama jangan buat lawak. Betul tak? Jangan buat lawak ya. Dan Nabi Musa kata satu al-jahilin itu, aku bukan orang yang suka buat lawak ni. Satu. Tapi yang keduanya aku minal jahilin. Nabi Musa ni strong character. Ustaz ya. Dia ni dia punya akhlak dia ataupun dia perangai dia strong, kuat. Jadi apa yang berlaku ialah kalau mereka ni buat perangai lagi, dulu dekat Mesir Nabi Musa meninggal kan. Betul. Ini kalau saya Nabi Musa ni dia boleh tarik janggut Nabi Harun ya, ketika Bani Israel ketika dia pergi tu menyembah lembu.
Nabi Musa boleh buat sekali lagi. Ya, boleh buat sekali lagi. Jadi doa ini sebenarnya adalah doa yang boleh kita amalkan, iaitu kita selalu minta pada Allah jangan jadi orang yang jahil. Satu, orang jahil ini suka buat lawak kepada perkara agama. Dan yang keduanya, orang yang tak boleh kawal perasaan. Masya-Allah. Kawal perasaan. Pasal kalau Nabi Musa tak kawal perasaan, memang habis. Ya. Dan bila kita tengok pada ayat 67 ini, kita tahu bahawa sebenarnya rakyat Nabi Musa ini, pengikutnya ini memang suka buat perangai, memang banyak songil, istilahnya Ustaz ya. Kesimpulan untuk kita apa? Kita janganlah jadi begitu. Masya-Allah. Ya. Sambung lagi ya. Sambung lagi pada ayat yang ke-68 itu apa? Banyak songil itu Allah siap rakam lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, mereka bercakap, dia kata pada Nabi Musa, tolong tanya pada Tuhanmu. Dia tanya Tuhanmu. Kan? Mahi, ya. Okey, bila bercakap tentang tolong tanya pada Tuhan itu, Nabi Musa bukan boleh tanya macam tu je. Betul. Kena pergi ke Tur, gunung itu, tanya pada Allah, dapat jawapan, jawab balik. Masya-Allah. Ya. Tapi soalan yang mereka tanya apa? Mahi. Tadi bukan ke dah cakap Baqarah kan, lembu betina. Dia cakap ni lembu betina. Apa itu lembu betina? Lebih kurang gitulah. Kan? Rasanya kalau orang cakap begitu saatnya zaman sekarang, tolong ambilkan gelas. Apa itu gelas? Ya. Tak lama tu. Tak lamalah tu ya. Kalau di tempat kerja, bos suruh kata tolong ambil apa Al-Quran kan. Apa itu Al-Quran? Kan? Sebenarnya pertanyaan mereka itu bukan kerana tak tahu. Bukan simple je kan? Ringkas saja, tazbahu baqarah, sembelih lembu. Tapi dia tanya, apa tu? Apa itu? Hiya itu merujuk balik kepada Baqarah tadi itu. Maka kata Nabi Musa lepas dah bertemu ni ustaz ya, qala, kata Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah menyatakan, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Kali ini ada jawapannya, iaitu lembu itu tidak tua, tidak muda, sedang-sedang. Antara dua perkara itu. Ya. Maka faf'alu ma tu'marun. Perkataan faf'alu itu menarik Ustaz. Tadi tuan-tuan kita belajar apa? Perkataan amila, ain mim lam, mesti buat dengan penuh niat. Tahu kita sedang buat sesuatu, kita nak semayang, itu amal. Allahu akbar, ada niat. Ya, baca Quran kita ada niat misalnya. Tapi faf'alu buat tanpa niat. Macam kita bernafas tadi. Kan? Tak ada niat pun, saja aku nafas 2 rakaat ke 2 harakat ke, tak ada. Maka bila dinyatakan faf'alu ma tu'marun, buat jelah. Buat jelah, tak payah pula nak kata kena niat ke nak apa ke, buat saja pasal ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Nabi Musa, kita kembali balik Ustaz ya, ayat 67 68 ini, bila cakap tentang innallaha ya'murukum, Allah suruh. Kemudian bila bercakap lagi menjawab kepada apa itu mahi tadi pada ayat 68, qala innahu, Nabi Musa selalu akan cakap innahu ataupun Allah. Dia tak cakap aku suruh engkau. Masya-Allah. Ya. Pasal apa tuan-tuan? Sebenarnya kalau kita berinteraksi dengan orang yang ada masalah perangai, kita kena pakai orang atas. Dia lebih kurang kena pakai wahyu. Baru buat. Ya. Dan mengapa jadi begini? Pasal mereka ini ada masalah di dalam hati mereka. Itu sebabnya kita dalam organisasi ke, ya, jangan sampailah okey awak buat kerja, dia diam. Awak buat kerja, kan, diam. CEO cakap awak buat kerja, baru dia buat kerja. Itu ada masalah itu. Budaya itu yang kita kena bina elok-elok. Jangan sampai pakai wahyu saja. Jangan. Ya? Dia sampai Nabi Musa kena ambil wahyu baru dia nak ikut. Masya-Allah. Kan? Dia tak nak daripada Nabi Musa pasal dia rasa engkau siapa? Engkau siapa? Kan? Jadi ini budaya yang tak bagus. Kalau muncul budaya ini dalam organisasi ke sebagainya, CEO ataupun pengurusi ke kena buat sesuatu. Betul Ustaz. Ya, jangan sampai pengurusi kata okey semuanya rujuk saya, ya kan, semua keputusan pada saya. Itu sebenarnya kita tak nak membina lebih banyak perangai macam Bani Israel. Jadi itu berjaga-jaga tu, jaga-jaga tuan-tuan ya. Maka kita nak sambung lagi, tak cukup lagi Ustaz. Ya. Dah suruh buat tadi, tolonglah buat. Tak buat lagi. Corner ada lagi. Nak tanya lagi, nak corner lagi. Ustaz boleh tak tolong baca ayat 69 bersama tuan-tuan. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Ini adalah daripada ayat 69. Betul, ya, masya-Allah. Ya, terima kasih. Panjang ayat dia. Panjang ayatnya. Sempur tadi dia buatnya. Kita ada panjang lagi ke masa Ustaz? Kita nak ni ayat ni panjang. Ya, subhanallah, subhanallah. Okey, ini sebenarnya ayat panjang. Ustaz pun sebut, tapi kita nak tengoklah dalam masa yang pendek ini, iaitu mereka soal lagi Ustaz. Allahu akbar. Soal lagi. Dolak dalih lagi. Dah dolak dalik lagi. Dah kata dia sembelih lembu, sembelih je kan. Tanya apa dia. Okey, kali ini dia tanya apa? Tuan-tuan sekalian. Ma launuha. Apa warnanya? Warnanya. Sembelih lembu, apa kaitan dengan warna? Kan? Okey. Dia lebih kurang kalau katakan suruh anak basuh pinggan kan. Basuh pinggan, mak. Yes. Basuh pinggan, pinggan apa mak? Satu kan. Pinggan tu pakai pembersih tu warna hijau ke, merah ke? Ya Allah. Kau nak buat ke biar aku buat je kan. Itu kalau istilah tu menyirap kan. Dan Nabi Musa, tapi Nabi Musa masih lagi tetap juga jumpa Allah. Ya. Cari jawapan, beritahu pada mereka, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya. Kuning, ya, berwarna kuning, faqi'un launuha. Dia punya warnanya itu pekat dan macam menariklah. Memang glaring, ya, memang special. Amat istimewa. Tasurun nazirin, menyebabkan orang pun terpegun melihat, mesti cantik warnanya itu. Jadi ini sebenarnya menyusahkan lagi sebenarnya, ya. Betul. Menyusahkan lagi pada Bani Israel yang bertanya soalan ini. Allah bawakan kepada kita pada tahun ini, tuan-tuan, ya, kita baca ni sebenarnya apa mesejnya, Ustaz, ya. Salah satu mesejnya ialah janganlah banyak tanya sangat, kan. Tanya, dia ada dua, satu bertanya, satu soal, satu lagi mempersoalkan. Soal ni pasal kita tak tahu, tapi mempersoalkan ini macam mempersoalkan ini macam buat tanya pula. Contohlah buat tanya. Ya. Dan ini adalah amalan yang tak bagus, ya. Dan lebih daripada itu yang kita belajar tadi ialah daripada ayat 68, budaya ini mungkin wujud bila kita dalam keadaan tertekan. Masya-Allah. Dan ini peranan bagi pemimpin. Pemimpin atas, ya. Bila pemimpin atas dia selalu asyik tekan-tekan orang bawah, tak beri empowerment, ya, memberi kuasa untuk membuat keputusan, kesannya orang bawah tak berani nak sikit-sikit je tanya, dia tanya lagi, kan? Dan dia bergantung pada orang atas bagi jawapan. Betul tak? Ya, dia tak boleh buat keputusan sendiri. Betul. Ya, jadi ini berlaku pada Bani Israel pasal mereka kena tekan dengan Firaun dulu. Betul, dia terpengaruh, terbawa-bawa. Ya, yang kita harapkan bila kita baca al-Quran ini, bagi pemimpin yang ada, mak ayah, ya, bagi pengerusi, bagi CEO, kena pastikan latihan kepada orang bawah kita, jangan tekan mereka. Jangan tekan sampai kan mereka tak boleh buat keputusan. Jadi akhirnya tanya, kita sendiri yang sakit hati. Tapi sebenarnya siapa yang buat? Sebenarnya orang atas itu yang melatih sampai tahap begitu. Dan adakah mereka nak buat? Rupa-rupanya ada lagi soalan. Ada lagi soalan, tapi kita tak sambung hari ini, tuan-tuan. Kita akan sambung esok. Kita nak tengok dulu apakah resolusi yang boleh kita ambil pada halaman 10 ini. Mari kita sama-sama perhatikan. Resolusi pertama, apa yang boleh kita ambil? Tunaikan perjanjian dengan penuh committed sebagaimana dalam ayat 63. Ambillah, ya, perjanjian. Kalau kitab Nabi Musa itu, kitab Taurat itu, khudhu ma atainakum biquwwah. Buat betul-betul. Al-Quran yang kita ada ni buat betul-betul, jangan sambil lewa sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, laksanakan syariat agar kita tidak menjadi hina seperti mana Bani Israel mereka menjadi kera, ya. Kerana apa? Kerana mereka mempermain-mainkan syariat pada waktu itu. Jangan buat lawak, ya. Jangan buat lawak, jangan mempermain-mainkan. Dan pada ayat yang ke-67, mintalah pertolongan daripada Allah untuk kita jangan jadi orang yang tidak kawal emosi kita, ya. Nabi Musa berdoa tetap juga istiqamah, kerana kita tahu bahawa kadang-kadang mungkin orang lain yang menyebabkan orang bawah kita buat perangai. Tetapi jangan sampai kalau orang di sekitar kita buat perangai, tak kawal emosi, kita pun terkesan bersama. Jadi inilah 3 pelajaran yang kita ambil. Kita doakan agar Allah memberikan kekuatan kepada kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar daripada halaman 10 pada hari ini. Ya Ustaz, ya. Jadi mari Ustaz, kita doakan sama-sama agar kita janganlah jadi macam tadi tu,
khasiin tak nak jadi khusyuk tak apa. Betul, jangan khasiin yang dibenci kerana perangai ya masih handsome lagi tapi perangai macam kasar sikitlah tapi macam ke tak nak begitu. Dan tak naklah kita jadi pemimpin yang membina orang bawah yang tidak boleh membuat keputusan, tertekan padahal kita ingin maju terus membina kejayaan, berteraskan hidayah daripada Allah. Silakan Ustaz. Okey, baik, terima kasih banyak Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman, pilihlah kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa dalam redha dan juga hidayah-Mu ya Allah. Lindungilah kami daripada melakukan perkara-perkara atau juga amalan-amalan yang sia-sia ya Allah. Akan tetapi ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang senantiasa diterima segala amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran teman hidup dan mati kami ya Allah. Jadikan Al-Quran taman dalam kehidupan kami ya Allah. Suburkan ia dalam kehidupan seharian kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran pakaian kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka membaca Al-Quran, lidah kami lidah yang tidak putus-putus menyebutnya dengan penuh fasih dan tepat betul ya Allah. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar alunan bacaannya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Dengan doa itu tadi kita mengharapkan Allah memberikan bantuan kepada kita ya, terus kita menyebarkan pelajaran yang kita dapat daripada Al-Quran, tidak mahu jadi seperti orang dahulu tidak ambil pelajaran. Salah satu inisiatif yang kita bina bersama agar tuan-tuan dapat kita sebarkan mesej ini adalah Wakaf untuk Ummah, satu usaha yang tuan-tuan saya jemput untuk menyumbang bersama ya, agar wakaf ini kita bawakan mushaf, kita bawakan kempen ini, mesej hidayah ini kepada seluruh alam agar kita dapat membina kaum ataupun membina bangsa yang berteraskan bukan panduan daripada manusia tetapi berteraskan panduan daripada Allah. Tuan-tuan boleh menyumbang dengan nombor akaun yang tertera di atas skrin, dan insya-Allah dengan ini Ustaz ya, kita harapkan lebih ramai lagi individu yang dapat pelajaran daripada Al-Quran. Dan bagi tuan-tuan, kita ingin pastikan ya tuan-tuan terus bersama ya, ulangan bagi program kita ini pada jam 5 petang 11 malam ini 11 malam hingga hari Ahad, dan juga pada 6 petang kita akan bersiaran lagi ya, insya-Allah menyambung kita terus istiqamah. Halaman yang seterusnya pada halaman 11 pada hari esok. Dan sebelum kita berpisah, kita akan mendengar Ustaz Tarmizi membaca satu ayat. Tuan-tuan dijemput baca bersama agar kita selalu mengambil pelajaran daripada ayat 66, wa mau'izatan lil muttaqin. Bertemu lagi, baca, faham, amal, My Quran Time. Okey, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله